Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita bab 3, iaitu kesedaran pembinaan negara dan bangsa. 3.3 warisan negeri Melayu. Okey. Jadi pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 80. Warisan Kesultanan Melayu Melaka di negeri-negeri Melayu, iaitu terdapat negeri-negeri Melayu yang mewarisi ciri-ciri daripada Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sistem pemerintahan negeri-negeri Melayu seperti negeri Johor, Perak dan Pahang. Dia berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sistem pemerintahan dia ikut sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Warisan Kesultanan Melayu Melaka seperti adat istiadat Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu berkembang di negeri tersebut, iaitu Johor, Perak dan Pahang. Yang kedua, kerajaan Johor, Perak dan Pahang dia diasaskan oleh kerabat diraja Melaka. Contohnya Perak. Perak diasaskan oleh Sultan anak kepada Sultan Mahmud yang melarikan diri dari Melaka semasa Melaka diserang oleh Portugis. Pahang diasaskan oleh Sultan Muhammad dari Melaka. Sebab itulah semua pemerintah negeri tersebut dia menggunakan gelaran Sultan pada awal nama masing-masing. Jadi Johor, Perak dan Pahang ni dia pakai gelaran Sultan kerana dia mencontohi Sultan Melaka. Yang ketiga, apa persamaan dia? Johor, Perak dan Pahang dia mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan seperti Melaka. Perbezaannya antara ketiga negeri tersebut ialah cuma pada gelaran pembesar dia. Gelaran dia saja. Perbezaan ini kerana perubahan semasa dan juga penyesuaian dengan keadaan tempatan. Maksudnya, dia pakai sistem pembesar 4 lipatan Johor, Perak dan Pahang ni, tetapi gelaran pembesar dia mungkin tak sama dengan Melaka. Contohnya Melaka mungkin pakai gelaran Temenggung, mungkin negeri tersebut pakai gelaran pembesar yang lain. Okey, ini dia sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan dia panggil 4 lipat sebab dia lipat 4 kali. 1, 2, 3, 4, iaitu di bawah Sultan tu dia dibantu oleh pembesar berempat. Pembesar berempat ni seperti bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan laksmana. Bawah pembesar berempat dia ada 8 orang. Bawah 8 orang pembesar 16 orang. Dan bawah 16 orang ada 32. Itu dia panggil sistem pembesar 4 lipatan. Dan ciri seterusnya, warisan Kesultanan Melayu Melaka juga dapat dilihat pada kitab undang-undang bagi Johor, Perak dan Pahang, iaitu tiga undang-undang itu disalin dan dipindah berdasarkan hukum kanun Melaka. Maksudnya undang-undang Johor, Perak dan Pahang ni dia ikut undang-undang Melaka dan berdasarkan hukum kanun Melaka, tetapi disesuaikan dengan unsur tempatan. Contohnya di Pahang ada undang-undang Pahang yang disusun oleh Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah pada tahun 1596 yang sangat dipengaruhi hukum kanun Melaka. Ini dia hukum kanun Melaka. Okey. Dan siri seterusnya ialah sistem pewarisan tahta di negeri tersebut mementingkan jurai keturunan sebelah bapa. Maksudnya kalau Sultan tu mangkat, dia digantikan oleh putera sulung Sultan dengan permaisurinya. Putera sulung Sultan dengan permaisuri. Maksudnya jurai keturunan dia pentingkan keturunan sebelah bapa. Sekiranya Sultan tidak mempunyai putera, adik lelaki Sultan boleh mewarisi tahta tersebut. Dia tak boleh anak perempuan. Sebab dia pentingkan jurai keturunan sebelah bapa. Ini juga mempengaruhi negeri Perak, Johor, dan mereka ni mewarisi ciri-ciri ni. Dia pentingkan jurai keturunan sebelah bapa. Okey. Cikgu harap pelajar faham lah. Sekarang tadi pelajar boleh ulang tengok semula lah. Dan ini soalan SPM ulangan 2016, soalan objektif.
Apakah kepentingan sistem pembesar 4 lipatan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? A. Memastikan adat istiadat dipatuhi. B. Memastikan sistem pemerintahan terpelihara. C. Menjamin keutuhan sistem pemerintahan beraja. Dan D. Mempertahankan sistem perundangan tempatan. Jadi, pelajar tengok, dia tanya soalan ni, kepentingan sistem pembesar 4 lipatan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Apa kepentingan dia? Jadi cikgu nak pelajar jawab nanti dah dalam buku K1 ni. Kertas buku latihan kertas 1. Salin dah jawab dah. Dan soalan struktur, soalan SPM 2017. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. A. Nyatakan 2 buah negeri di Malaysia sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Kena sebut 2 buah negeri yang mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. B. Jelaskan bukti yang menunjukkan bahawa negeri-negeri di 3A mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. 4 markah. Jadi ingat mulakan ayat dengan bukti yang menunjukkan bahawa ataupun bukti tersebut ialah kena buktikan kata negeri-negeri di 3A itu mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Apa persamaan dia? Jawapan ada dalam nota yang cikgu bagi tadi. Dan C, soalan kebat lah. Bezakan sistem pemerintahan beraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem beraja yang diamalkan di Malaysia masa kini. Dia suruh bezakan pemerintahan beraja zaman Kesultanan Melayu Melaka tu dengan sistem beraja yang diamalkan di Malaysia masa kini. Apa beza dia? Jadi mula ayat dengan bezanya ialah pelajar cari perbezaan sistem pemerintahan beraja zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem beraja yang diamalkan di Malaysia masa kini. Dia nak 4 markah. Jadi pelajar kena cari dua perbezaan. Dua perbezaan. Okey, gunakan perkataan manakala untuk menjawab soalan ni. Jadi cikgu harap pelajar akan siapkan latihan ni dalam masa pembelajaran kita. Okey. Jadi sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.